Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita pada malam ni kita dapat bersama-sama meneruskan lagi ibadah kita dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, malam ni kita dah malam yang ke-8 daripada bulan Ramadan tahun ni lah, tahun 1444 Hijriyah. Alhamdulillah, Allah SWT bagi kita banyak kesempatan. Jadi saya pada malam ni ingin memberikan sedikit peringatan sahaja ataupun tazkirah ataupun perkongsian sahaja bersama dengan tuan-tuan dan juga perempuan, insya-Allah, berkaitan dengan satu perkara yang kita selalu terlepas pandang. Bila hari tu, saya tak ingat tahun lepas punya Ramadan aku. Saya sebut bulan Ramadan ni adalah bulan Ramadan dalam Al-Quran. Allah SWT tak sebut dia bulan puasa. Allah SWT sebut bulan Ramadan ni bulan apa ni? Bulan Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah SWT tak sebut bulan Ramadan ni bulan puasa. Tapi Allah sebut bulan Ramadan ni bulan Al-Quran. Kalau kita baca ayat tentang Ramadan dalam Al-Quran, dalam banyak-banyak ayat dalam Al-Quran, ada 6,000 lebih ayat ni, satu sahaja ayat yang sebut perkataan Ramadan, dan ayat tu tak sebut pun bulan Ramadan ni bulan puasa. Yang sebut pasal puasa adalah ayat yang tak sebut pun bulan dia. Yang sebut puasa, kata, wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan kepada umat-umat yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Itu disebut, tak sebut pun bulan dia. Bila sebut tentang bulan, Allah SWT kata, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, syahrul ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran, bukannya bulan puasa. Faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang berada dalam bulan tu, bulan Quran tadi tu, maka berpuasalah. Macam tu. Itu tahun lepas punya tazkirah lah. Tahun ni saya nak ingatkan satu perkara lagi, iaitu bila kita baca Al-Quran, ramai juga dalam kalangan kita ni cuba untuk mengkhatamkan Al-Quran, mengambil iktibar daripada amalan salafus salih, yang mana mereka ni mengkhatamkan Al-Quran, yang juga diambil faedah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi SAW dia akan lafaz dalam hadis disebut dua lafaz. Satu dia sebut tadarus dengan Jibril alaihi salam. Yang kedua dia sebut lafaz dia mu'aradah ataupun yu'ariduni. Kana Jibril yu'ariduni al-Quran. Fi kulli layatin. Maksudnya Jibril datang dan mu'aradah. Jadi dua perkataan yang digunakan. Daripada situlah ulama mengambil faedah. Maksudnya dikhatamkan dalam bulan Ramadan. Dan di tahun akhir Nabi SAW, riwayatnya sebut Nabi membaca dengan Jibril ni 2 kali. Maksudnya khatam 2 kali pada Ramadan yang terakhir hayat Nabi SAW. Okey. Jadi ramailah dalam kalangan kita ni nak mengambil iktibar, kata kita khatam dalam bulan Ramadan. Kita pun bacalah kisah-kisah yang warid daripada salaf. Ada yang tidak disebutkan oleh anak murid utama pun dah. Walaupun kisah ni popular, saya kena sebut juga. Popular lah, kata Imam Syafi'i. Masya Allah, terima kasih banyak. Walaupun popular, kata Imam Syafi'i, khatam Quran dalam bulan Ramadan berapa kali? Berapa kali Imam Syafi'i khatam Quran bulan Ramadan? 10 kali. Sikit tu. 60, bagus. 60 kali. 60 maksudnya satu hari berapa kali? 2 kali. Popular kan? Walaupun popular, tapi riwayat tu tak disebutkan oleh anak murid Imam Syafi'i. Bukan anak murid dia yang cerita. Yang cerita tu adalah siapa? Yang cerita adalah Ibn Rajab. Ibn Rajab ni Al-Hambali. Dia Hambali. Macam mana dia boleh cerita tentang mazhab Syafi'i? Anak murid Imam Syafi'i pun tak cerita. Tapi tak apalah. Imam Syafi'i dengan dia punya kehebatan dia, dengan dia punya hafazan dia, memang tak pelik lah kalau dia khatam sehari 2 kali pun. Okey. Diriwayatkan juga Imam Malik radhiyallahu anhu rahimahullah meninggalkan bacaan hadis. Imam Malik ni dia mengajar Al-Muwatta kan. Diriwayatkan juga dia meninggalkan bacaan hadis pada bulan Ramadan sebab dia mengajar Al-Quran ataupun baca Al-Quran. Pun sama juga. Tak disebutkan oleh anak murid Imam Malik besar pun. Imam Syafi'i pun tak sebut situ. Padahal Imam Syafi'i ni anak murid utama Imam Malik. Banyaklah anak murid utama Imam Malik ni yang pergi ke Afrika, yang pergi ke mana-mana pun tak cerita benda ni. Yang cerita adalah orang yang sama, iaitu Ibn Rajab Al-Hambali. Dalam kitab dia, terkenal juga kitab dia orang guna untuk ambil pengajaran ataupun akhlak salaf ataupun imam salaf. Okey, tak apalah. Cuma
Kita tak katalah riwayat tu betul tak betul, semua saya bagi tahu macam tu je lah. Anak murid tak cerita, orang lain cerita. Kita nak tengok kita sekarang ni, pada hari ni. Tu tazkirah ni untuk kita pada hari ni. Adakah kita ni membaca Al-Quran seperti mana yang dibaca oleh Rasulullah SAW dan juga seperti yang dibaca oleh salaf? Hadis yang saya sebutkan tadi, hadis tentang Rasulullah SAW bermuaradah dengan Jibril alaihissalam. Muaradah, perkataan ini muaradah ataupun tadarus. Walaupun popular pada hari ini, kita sebut, bila sebut tadarus je, memang popular, pergi masjid-masjid, dia akan kata tadarus ni maksudnya baca seorang sikit. Seorang satu ayat, habis kan. Dia kata itulah tadarus. Soalannya, betul ke? Memang macam tu ke? Rasulullah SAW, dia baca macam tu dengan Jibril. Maksudnya dia baca, Jibril sambung. Jibril baca lah, Nabi sambung. Macam tu ke? Sampai habis. Macam tu, khatam. Ataupun Nabi dengan sahabat-sahabat, ataupun sahabat-sahabat sesama mereka, radhiyallahu anhum ajma'in, buat macam tu ke? Baca satu ayat per satu ayat, lepas tu habis. Lepas tu kita pun kata, kita dah tadarus dah Quran. Alhamdulillah tadarus pada tahun ni kan. Alhamdulillah. Buat halaqah tadarus kat masjid. Khatam. Kita pun buatlah pulut kuning kan. Sebab apa? Sebab kita ingat kita dapat buatlah apa yang sunnah Nabi SAW. Sedangkan ada lafaz lagi satu. Selain daripada tadarus, lafaz lagi satu adalah mu'aradah ataupun aradah. Aradah ni maksudnya mempamerkan. Arad ni maksudnya pameran. Kalau kita pergi ke negara Arab, kalau sebut ma'rad maksudnya pameran. Kalau kita pergi ke kedai kereta, ma'rad sayarat maksudnya apa? Showroom lah. Showroom. Dia sebut ma'rad. Kalau kita pergi ke nak beli kitab, dia panggil ma'rad kutub ataupun pameran buku lah, ataupun pesta buku. Malaysia panggil pesta. Ma'rad ni maksudnya dia mempamerkan. Rasulullah SAW mempamerkan bacaan dia kepada Jibril. Kalau guna perkataan aradah, maksudnya mempamerkan bacaan dia kepada Jibril. Kenapa nak pamerkan? Soalan dia, kenapa nak pamerkan? Sedangkan Rasulullah SAW diturunkan Al-Quran tu dengan cara wahyu. Dalam surah Al-Qiyamah, Allah SWT kata apa? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu gerakkan lidah kamu untuk tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Bagi kamilah ataupun tanggungjawab kamilah mengumpulkan Al-Quran dan membaca dia. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Kami baca, kamu ikut sahaja. Maksudnya Nabi ini telah dijamin dia tak akan lupa. Tapi kenapa Nabi baca lagi sekali dengan Jibril alaihissalam dalam bulan Ramadan? Kenapa baca? Kenapa dia mu'aradah? Kenapa dia tayangkan? Dia pamerkan bacaan dia kepada Jibril alaihissalam. Okey, itu lafaz mu'aradah. Kalau lafaz tadarus pula, asalnya daripada perkataan darasa. Maksudnya apa darasa? Belajar. Bila sebut belajar, adakah orang belajar? Adakah siapa belajar kan? Kita buka buku, seorang baca tu baris, sambung. Baca, sambung-sambung. Tu habis. Kita dah belajar dah buku ni, Alhamdulillah. Lepas tu kita buat pulut kuning. Adakah orang belajar macam tu? Tak ada orang buat macam tu. Jadi bila sebut belajar, mesti ada dia punya isi dia. Mesti ada dia punya tafsir dia. Mesti dia ada dia punya maksud ayat. Begitulah yang dibuat oleh Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata dia telah khatam dengan Rasulullah tafsir Al-Quran, dia dah khatam dengan Rasulullah 2 kali. Itu yang ada riwayat yang kata, saya tahu maksud semua perkataan dalam Quran tu dah baca depan Nabi. Jadi baca depan Nabi, dia cerita, dia sebut apa maksud perkataan ni, sampailah habis khatam 2 kali. Itulah tadarus kalau sebut perkataan darasa. Okay. Tadi saya tanya soalan dia, kenapa Nabi baca dengan Jibril alaihissalam untuk menjadi sunnah kepada kita? Sebab Nabi SAW kalau nak ikutkan, dia memanglah maksum daripada dosa, maksum daripada terlupa, kecuali yang Allah kehendaki. Tapi kita, umat Nabi Muhammad SAW akan lupa. Dan kita ni adalah umat manusia biasa juga. Jadi Nabi SAW nak bagi tahu, bulan Ramadan ni, baca balik Al-Quran. Itu yang pertama. Maksudnya kita tengok balik, apa yang kita faham daripada Al-Quran tu, adakah bertepatan dengan apa yang Allah nak, apa yang Allah turunkan, seperti mana yang Jibril sampaikan. Macam itulah yang kita nak amalkan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis yang sama, Nabi SAW dalam lafaz daripada Aisyah kata apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah ni seorang yang sangat pemurah, sangat dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan Rasulullah ni akan jadi lebih pemurah, lebih dermawan dalam bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril. Ketika dia bertemu dengan Jibril. Wa kana Jibril, sambungan dia tu macam itulah. Wa kana Jibril yu'ariduhul Quran fi kulli lailatin. Macam itulah perkataan dia. Tapi
saya nak sebut tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia seorang yang pemurah dan dia seorang yang dermawan. Memang Rasulullah ni orang yang tak kedekut, suka bersedekah. Tapi dia akan jadi lebih bersedekah bila malam tu dia jumpa Jibril dan baca Quran. Maksudnya, ada kesan daripada membaca Al-Quran tu. Ada kesan daripada baca Quran. Kalau kita baca Quran yang kita buat sekarang lah, contohlah. Bukanlah kata semua orang, mungkin ada orang tak buat macam yang saya buat ni. Baca Quran, baca, khatam. Baca, khatam. Baca, khatam. Tu tanya member sebelah, dah khatam belum? Dah khatam belum? Khatam tu, oh Alhamdulillah khatam. Tahun ni khatam. Tahun ni khatam tak? Khatam. Berapa juzuk dah? Sampai berapa dah? Dia tanya kan? Lepas tu, adakah memberi kesan kepada kita punya sifat kedermawanan tu? Ada kesan tak? Kalau tak ada kesan, maksudnya ada kesilapan lah kat mana cara kita baca tu. Sebab Rasulullah SAW, dia ada kesan kepada bacaan Quran dia. Pada satu hari, ini bukan bulan Ramadan, Rasulullah SAW cakap kepada Abdullah bin Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia kata kepada Abdullah bin Mas'ud, dia kata, bacakan kepada aku Al-Quran. Kita bacakan kepada aku Al-Quran. Lepas tu Ibnu Mas'ud kata apa? Aqra wa alaika unzal ataupun wa ilaika unzal. Adakah aku baca sedangkan Quran tu turun kepada kamu? Jadi Ibnu Mas'ud macam, boleh ke kan? Aku ni sahabat je. Yang turun Quran, dapat Quran ni adalah kamu. Kamu dapat daripada wahyu ni. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, aku suka mendengarnya daripada selainku. Lalu Abdullah bin Mas'ud pun baca daripada surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Surah An-Nisa ni juzuk berapa kalau buka Quran ni? Juzuk berapa? Kalau siapa yang baca ikut juzuk, hari ni dah malam ke-8 dah. An-Nisa dah lepas ke belum? Dah lepas dah, lepas lama dah. Rasulullah SAW mendengar bacaan daripada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud baca masa tu malam lah. Dia baca. Sampailah ke ayat yang ke-40, 40. Rasulullah SAW suruh dia berhenti, amsik ataupun kaf. Rasulullah suruh berhenti. Lepas tu dia tengok muka Rasulullah. Fa'idha ainahu yadma'an. Tiba-tiba mata Nabi dah berair dah. Menangis Nabi SAW. Baca surah An-Nisa. Kalau kita dah habis dah khatam surah An-Nisa, dah sampai dah juzuk ke-8 pada malam ni, dah lepas dah surah An-Nisa, tak ada perasaan apa. Maksudnya ada masalah lah. Ada kesilapan pada cara kita membaca Al-Quran. Apa ayat yang Rasulullah berhenti tu? Ya. Betul. Ya Allah. Betul, nanti saya komen. Okay. Jadi, bagi orang yang online dia tak tahu, dengar, orang online tak dengar. Dia kata para sahabat dia faham terus. Jadi yang kita sekarang ni ambil masa lah kalau nak baca macam tu kan. Jadi Rasulullah SAW memberhentikan Abdullah bin Mas'ud, bacaan dia pada ayat ke berapa? Dia baca, saya tak ingat, 41 kalau tak silap, ataupun 42. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Apa maksud ayat tu? Bagaimana jika kami datangkan kepada kamu, wahai Muhammad, sebagai saksi pada hari kiamat nanti? Bagaimana jika kami datangkan bagi setiap umat saksi daripada umat mereka, maksudnya Nabi mereka, dan kami datangkan kamu, wahai Muhammad, sebagai saksi kepada umat kamu. Itu Nabi dah takut dah. Ataupun dah menangis dah. Adakah aku telah menyampaikan tanggungjawab aku sebagai seorang penyampai, seorang Rasul? Nabi pun menangis dah. Kalau kita patah balik ayat tu, sebab saya nak kaitkan dengan dermawan tu, kalau kita patah balik, ni buka lah. Kalau kita buka, tadi berapa ayat berapa tadi? 41. Betul lah, saya punya ingatan betul lah. Fakaifa idza ji'na min kulli ummah, betul. Kalau kita patah balik atas kan, wa madza alaihim, ayat 39. Wa madza alaihim law amanu billahi wa rasulih. Law amanu billahi wal yawmil akhir. Apa yang jadi berat sangat bagi mereka ni kalau mereka ni beriman dengan Allah dan hari akhirat. Wa anfaqu mimma razaqahumullah, dan berinfak daripada apa yang Allah membelanjakan, apa yang Allah berikan rezeki kepada mereka. Wa kana Allahu bihim alima, sedangkan Allah Maha mengetahui apa yang mereka buat. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Kalau dia infak pun Allah tak zalim. Allah tak berlaku zalim. Kita buat amalan apa pun Allah tak zalim kepada kita. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Kalau satu kebaikan yang dia buat, Allah akan gandakan. Maksudnya Allah ni bukan setakat tak zalim. Allah ni bagi ganjaran berlipat kali ganda lagi. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Barulah ayat fa kaifa idza. Dan datang daripada di sisinya pahala yang besar. Ayat tentang belanja, ayat tentang iman kepada Allah dan hari akhirat. Maksudnya lebih kurang macam saya kata kepada orang lah, macam saya tugaskan dia buat kerja. Saya kata, macam mana kalau umat kamu tak buat apa yang saya tugaskan dia?
Tak buat dari segi apa? Kalau dari segi iman, kita mungkin tak nampak lah, tak boleh belah dada dia beriman cukup kuat ke tak kuat. Tapi dari segi infak boleh nampak. Dari segi belanja harta ni, boleh nampak. Nabi SAW dalam hadis yang sahih menyebutkan, Nabi SAW pernah berlalu 2 bulan tidak makan makanan yang dimasak. Tidak makan makanan yang dimasak. Maksudnya 2 bulan tu makan apa? Makan buah je. Makan buah, minum air je. 2 bulan. Bukan bulan Ramadan. Bukan bulan Ramadan. Nabi SAW, bila dia makan daging, dia kata apa? Cukuplah makanan yang boleh menegakkan tulang belakang saja. Cukuplah makan macam tu. Soalan ni, adakah Nabi tak ada duit nak beli makanan? Tak ada duit sangat ke? Nabi ada duit nak beli makanan. Sebab apa tak beli? Sebab apa tak beli? Jawapan dia sebab infak. Sama je. Sebab dermawannya Nabi. Adakah layak Nabi, dia nak makan banyak, sedangkan umat Nabi ni banyak lagi yang tak boleh makan. Macam tu lah. Macam tu lah Nabi rasa, umat aku banyak lagi yang tak boleh makan, layakkah aku makan seronok-seronok kan? Kalaulah Nabi SAW tengok kita punya umat sekarang ni, umat Islam sekarang ni kan, tak kira lah Malaysia ke, di luar Malaysia ke, negara Arab ke, kalau dia punya buka puasa tu, tengok, Masya Allah kan, teaser kepada syurga ke apa? Makanan tu dah lebih dari syurga dah. Terkejut kan? Lepas tu kita bawa persoalan pula. Adakah kita ni sunnah dia buka puasa ringan dulu ke buka puasa berat terus? Yang mana yang sunnah kan? Betul ke macam tu? Adakah ada beza ke zaman Nabi tu, ada beza sunnah makan berat dengan makanan ringan ke? Itulah makanan Nabi, itu je. Kalau Nabi makan kurma, itulah dia makanan dia. Dah tak ada dah macam, kita solat maghrib dulu, Kang ada nasi. Tak ada. Itulah kurmanya Nabi. Jadi kesan daripada membaca Quran. Maksudnya Quran tu memberi kesan kepada kadar dermawan Nabi tu. Bukan tak ada duit, tapi dia bagi kepada orang. Kita sekarang ni kalau nak infak ni, tunggu punya lama kan. Saya pernah belajar di negara yang dia termasuk dalam negara yang ke-5 miskin dunia. Nombor 5 miskin. Yang penting dia bukan Arab Saudi lah. Dia ada minyak. Arab Saudi kaya juga. Walaupun dia besar. Nombor 5 miskin dekat dunia ni. Tapi dia kalau minta sedekah kat masjid, satu malam berpuluh-puluh ribu orang bagi. Pada orang dia pakai biasa je, compang-camping je kan. Taklah compang-camping. Baju dia lusuh lah. Baju putih dia tak berapa putih pun. Dah lusuh dah. Tapi kalau nak minta sedekah ni, minta infak ni, satu malam saja, puluh-puluh ribu. Kita nak sampai puluh-puluh ribu tu kena buat kempen lah, sebulan. Sebulan baru dapat. Kalau ada dermawan seorang malam tu kebetulan lalu, yelah kot, dapat sebulan, dapat sekali. Tapi kalau saya belajar dulu, tempat saya tu, walaupun negara tu nombor 5 miskin, kalau dengar je, infak tu ada, ada apa-apalah orang datang bagi tahu nak buat apa-apa projek apa, satu malam je dapat puluh-puluh ribu. Satu malam je. Tak pelik pun. Kat sana tak pelik pun. Kita pun tak pelik. Tapi kita yang pelik di Malaysia ni, kalau ada apa-apa projek lah untuk memandaikan umat ni, untuk mencerdikkan umat ni, lambat nak dapat infak ni. Sedangkan pada zaman Rasulullah SAW, bukanlah kata semua orang kaya. Bukan semua orang kaya pun. Pernah juga orang susah. Pernah je ada zaman susah, pernah je ada zaman kemarau. Ada je zaman-zaman kemarau. Sahabat-sahabat yang ada kebun-kebun pun kadang-kadang tak ada duit juga. Kebun tak ada hasil lagi, nak dapat duit dari mana kan? Kadang-kadang tak ada juga. Kadang-kadang Rasulullah punya kempen tu, cara Rasulullah SAW nak membangkitkan semangat tu, punyalah semangat sampai Rasulullah pun sedih, cakap pun sedih sebab tak ada siapa bagi infak kan. Tapi bila sekali dah bagi, semua orang bagi. Sekali bagi je semua orang bagi. Macam hadis yang terkenal lah, hadis apa? Man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang memulakan satu sunnah yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha. Maka dia akan dapat pahala dia dan pahala orang yang beramal dengan dia. Hadis tu kita guna hadis ni untuk apa? Untuk hujah kepada bid'ah hasanah lah. Kita guna hadis tu. Guna hadis tu sebab kata ada bid'ah hasanah, hujah dia hadis tu lah. Siapa yang memulakan satu sunnah yang baik, maka dia akan dapat pahala dia dan pahala orang yang buat kan. Sedangkan latar belakang hadis tu macam mana? Masa tu zaman kemarau, orang tak ada duit. Rasulullah SAW nak minta orang Islam ni membantu tentera-tentera yang nak keluar untuk berjihad ni, tak ada kelengkapan. Kelengkapan untuk setiap orang tu tak cukup. Dia zaman sekarang ni kita kalau keluar musafir, dia ada RNR berhenti semua. Kalau zaman dulu kena bawa. Kalau makan daging kena bawa lah binatang tu. Kena bawa binatang nak sembelih tu. Kalau makan tepung kurma ke ataupun makan gandum, kena bawa gandum lah. Kena bawa gandum tu kalau perjalanan sebulan tu kena bawa. Tak cukup. Tak cukup nak bawa tu, tak cukup. Jadi Rasulullah SAW cakap dalam masjid ni, tak ada siapa bangun, tak ada siapa bagi. Bukannya Ustaz Zainal Bidin ke apa, tak. Rasulullah bagi tu, tak ada siapa pun bangun sedekah kat tengah, tak ada siapa.
Tiba-tiba ada seorang lelaki Ansar tu, dia balik rumah. Dia balik rumah dan dia hampar dekat kain dekat tengah-tengah masjid tu, dia hampar dan dia letak dia kata, ya Rasulullah, ni aku mula letak tu, semua orang macam, oi, tak boleh jadi kan. Dia boleh bagi. Kita sekarang musim kemarau ni, boleh bagi. Semua orang pun pakat, carilah apa-apa, penuh, timbun. Sampai terlebih-lebih dah, bertimbun kain tu. Jadi, Rasulullah pun sebutlah, man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang memulakan sunnah tadi? Bukanlah dia buat satu amalan baru. Dia mulakan apa? Dia mulakan sedekah. Nak tunjukkan kesan daripada mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesan daripada Rasulullah baca Al-Quran, esok tu dia jadi pemurah. Kesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan Jibril alaihi salam, dia akan jadi pemurah. Kesan daripada sahabat dengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia jadi pemurah. Jadi kalau kita tak ada kesan daripada puasa kita, yang kita dakwa puasa tu untuk merasai, kita dakwa Rasulullah tak kata, Allah pun tak bagi tahu. Puasa tu disyariatkan supaya kita rasa kesusahan orang yang tak ada makanan. Betul ke kita rasa? Betul ke? Kita buka puasa, kita cover balik. Rasa kat mana? Kalau kita tanya kat diri kita, orang yang susah macam tu juga ke? Dia buka puasa, dia boleh cover balik yang dia tak rasa selama ni? Tak dapat. Itu dakwaan kita je sebenarnya. Allah bagi tahu kita puasa ni disyariatkan supaya kita bertakwa. Jadi kalau puasa kita, kalau bacaan Quran kita tu tak memberi kesan, jadi kita kena cek balik lah, apa sebenarnya cara yang betul yang kita buat ni, adakah benar itu cara dia. Jadi, saya nak jawab soalan tadi lah, soalan Abu Talha tadi. Sahabat-sahabat, Imam Syafi'i, semua tu faham dah Al-Quran kan. Kita ambil masa kalau nak baca, faham-faham, tak faham kan. Lambatlah, tak sempat nak khatam Quran dalam bulan Ramadan. Jawapan dia, jangan bermula di bulan Ramadan. Mulalah untuk memahami Al-Quran, mulalah untuk belajar bahasa Arab ni sebelum Ramadan. Biar bulan Ramadan tu dah ready dah sedia dah. Ini bulan Ramadan lah baru nak belajar bahasa Arab. Bulan Ramadan lah baru nak cari ustaz tajwid. Semua sekali bulan Ramadan lah nak cari, nak betulkan tajwid waktu tu lah. Habis je satu Syawal, tak sempat satu Syawal sebenarnya. Dalam 3 hari sebelum Syawal tu dah habis dah sebab nak balik kampung. Ustaz pun tak ada. Ustaz pun balik kampung kan. Habis je Syawal tak ada terus. Tak ada, hilang. Dia lebih kurang macam gym di bulan Januari kan. Bulan Januari gym punya lah ramai kan. Habis masuk Februari je dah kurang dah orang kan. Nasib baik dah bayar setahun. Kalau tak memang pengusaha gym tu tutup je. Tapi macam itulah kita. Sebelum Ramadan belajarlah dulu bahasa Arab. Sekurang-kurangnya surah yang kita selalu baca, surah lazim. Ini saya tanya As-Samad pun tak tahu benda. Pada surah kegemaran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Saya tanya As-Samad apa dia? Tak tahu juga. Saya tanya Nasta'in apa dia? Nasta'in tak tahu juga. Apa dia? Surah yang dibaca setiap hari pun tak tahu juga. Sekurang-kurangnya surah yang kita baca selalu tu hayati maksud dia. Jadi tak peliklah bila kita dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis bila dengar Quran. Imam-imam di Masjidil Haram menangis bila baca Quran. Kita duduk dengar makmum tu menangis bila imam tu menangis kan. Kita yang Melayu ni tu apa dia kan, sebab apa nangis? Sebab tu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, siapa yang baca Quran maka, walaupun hadis ni adalah dia punya perbincangan dia, cuma siapa yang baca hadis maka menangislah. Siapa yang tak boleh menangis maka apa dia? Buat-buatlah menangis. Sebab apa buat-buat menangis? Sebab tak boleh menangis. Kalau kita ada benda sedih jadi, kita tak sedih, sepatutnya kita buat apa? Kalau ada benda tu sedih. Contohlah dalam hidup kita lah. Contoh orang paling dekat dengan kita meninggal dunia kan. Kita pergi ke dia punya hari kematian tu, tengok dia, kita tak sedih. Sepatutnya kita buat apa? Bukan buat-buat sedih. Sepatutnya kita apa? Kita fikir sebab apa tak sedih. Patutnya kita fikir sebab apa tak sedih. Orang yang jujur, dia akan terfikir, kenapa aku tak sedih ni? Kenapa aku tak sedih kan? Kenapa aku tak sedih? Adakah sebab aku sebenarnya tak rasa dia ni penting ke? Ataupun ada masalah hati ya? Ada masalah hati. Jadi dengan fikir macam tu pun dah cukup untuk mensedihkan balik kita punya hati tu. Sama juga dengan Quran ya. Oh, alhamdulillah. Oh, ada orang dia tak sedih, dia kata tak apalah kan, ahli syurga kan. Ahli syurga meninggal tak sedih lah kan. Tapi memang kalau kita tak sedih dengar Quran, dikala orang lain sedih, kita dengar imam Masjidil Haram tu menangis tersesak kan. Ramai pula satu masjid tersesak, kita pula tak tahu apa. Masa tu kita boleh fikirlah, aku selama ni buat apa kan? Aku selama ni dah berapa tahun dah Islam ni, berapa tahun dah agama Islam ada di tanah Melayu ni kan. Berapa tahun dah baca dalam bahasa Arab, solat bahasa Arab kita. Mazhab Syafi'i solat mesti bahasa Arab.
Berapa tahun dah solat masyarakat, apa pun tak tahu. Masa tu patut kita sedih. Sebab sedih aku. Apa benda nak jadi kan? Kalau ada orang tu dia, jangan kata apa ni, bahasa Arab. Bahasa Rusia pun kalau dia duduk di Rusia tu 10 tahun, tak boleh faham satu ayat, dua tiga ayat. Nak pergi ke pasar pun dia tak boleh nak cakap tu. Dia akan rasa pelik lah. Orang pun akan kata, buat apa kat Rusia sama ni kan? Kita ni cakap Arab setiap hari. Tapi tak boleh faham apa kan. Jadi kita kena sedih lah sebab tu. Jadi itulah sedikitlah tazkirah yang saya nak sampaikan pada malam ni. Jadi mudah-mudahan kita memuhasabah balik cara kita beribadah dalam bulan Ramadan. Barulah kita dapat apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata. Siapa yang mendirikan, siapa yang bersalat di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab. Iman dan ihtisab. Antara maksud ihtisab tu ada. Ihtisab tu maksudnya dia ada maksud teliti, ketelitian. Sebab dia berkira-kira. Yang biasa kita dengar ihtisab ni maksudnya apa? Pengharapan kan? Berharap. Tapi antara maksud ihtisab ni dia berkira-kira. Macam, betul ke macam aku buat ni? Betul ke cara ni? Betul ke Allah terima? Boleh ke? Tepat tak apa punya amalan aku ni dengan sunnah Nabi SAW? Tu ihtisab. Berkira-kira. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan tu yang akhirnya dapat ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan segala dosanya yang telah lalu. Jadi wallahu a'lam lah, saya rasa sedikit saja tazkirah saya. Silakan. Boleh silakan. Silakan. Ya. Betul. Betul. Dia dalam kategori memasyhurkan amalan lah. Memasyhurkan amalan. Sama ada dia update status, apa-apalah dia buat apa-apa yang update status ni. Dia sebenarnya bergantung pada niat. Kok mana pun bergantung kepada niat dia. Kalau dia niat untuk riak, memang terbatal lah amalan dia. Batal lah amalan dia. Allah tak terima amalan dia. Macam tak ada apa. Tapi kalau dia betul niat motivasi ke apa benda tu, Allah tahulah dia punya niat dia. Cuma bahaya. Sebab apa bahaya? Dia bukan kata update status je. Mengajar kat masjid pun, ustaz mengajar di masjid ni pun bahaya. Sebab apa? Sebab orang pandang dia. Bila orang pandang dia, dia akan terasa macam, oh hebat aku, orang pandang aku ni. Dia akan terasa. Bahaya lagi daripada orang yang tak ada apa-apa. Orang tak pandang dia. Ikutlah dia. Solat ke, tak solat ke. Dia puasa ke, dia tak puasa ke, dia pakai baju apa pun orang tak pandang dia. Tapi kalau ustaz, dia nak keluar sikit, orang kata ustaz apa pakai baju macam ni kan. Bahaya. Itu kata bahaya. Dia dari segi niat memang dia tahu, Allah tahu. Tapi dari segi bahaya memang berisiko amalan tu. Dari segi hukum, memang antara amalan yang boleh dijaharkan ataupun diceritakan adalah sedekah kan. Allah SWT kata, in tubdu sadaqati fa ni'immahi. Kalau kamu menzahirkan sedekah tu pun bagus. Wa in tukhfuha pun bagus kan. Kalau kamu sembunyikan, wa tu'tuhal fuqara, dan kamu bagi juga. Kalau sembunyi dan bagi juga pun bagus juga. Lebih bagus pun. Tapi Allah tak nafikan orang yang nak bagi sedekah dalam keadaan terang-terangan ni. Nabi SAW setiap hari raya haji dia akan sembelih korban secara apa? Secara terang-terangan lah. Di depan jemaah. Depan jemaah. Habis khutbah. Khutbah sebelum ke selepas solat? Kita nak solat raya kan tikang? Kan tak tahu pula. Khutbah sebelum ke selepas? Selepas kan? Lepas habis khutbah, lepas habis solat, khutbah. Lepas habis khutbah, Rasulullah SAW dia ada kambing seekor kat tepi imam tu, dia akan sembelih di situ juga. Dia akan sembelih di situ dan menjadi sunnah kepada semua orang. Nak menunjukkan kata sampai ketua negara pun sembelih korban pada hari ni, apatah lagi kita yang siapa-siapa ni, orang-orang biasa pun boleh lebih patutlah untuk berkorban kerana Allah Taala. Macam tu. Tapi sahabat-sahabat tak ada riwayat. Pakat-pakat bawa daging ke kambing ke padang solat tu. Dia orang solat di padang, dia tak solat dalam masjid. Pelik pula orang kata. Kambing duduk kat tempat imam kenapa? Dia solat di padang, dia tak solat dalam masjid. Rasulullah SAW tak pernah solat raya di dalam masjid. Solat di padang. Jadi masa solat dekat padang tu, sahabat-sahabat semua tak pakat bawa kambing. Sebab apa? Sebab yang nak memberi contoh tu adalah orang yang nak dijadikan contoh lah. Rasulullah SAW. Okey, bagus soalan tu. Ada lagi soalan lain? Okey. Ada lagi?
Betul. Okey, dia macam ni ya. Amalan yang fardu, kod mana pun, amalan fardu memang disyariatkan untuk kita zahirkan. Amalan yang sunat ni pula terbalik. Dia disyariatkan untuk kita sembunyi-sembunyikan, kecuali kalau ada yang menjadi syiar. Contoh yang menjadi syiar kalau dalam mazhab Syafi'i, solat akhir raya. Solat akhir raya ni sunat, tapi dia menjadi syiar dan dibuat secara terang-terangan lah, dan bagi tahu semua orang, panggil semua orang pula. Solat tarawih pun sama. Dalam mazhab Syafi'i, solat tarawih pun dibuat secara terang-terangan, jemaah bagi tahu semua orang kata ada solat tarawih. Tapi kalau puasa, puasa macam puasa 6, hatta antara sebab lah kenapa Imam Malik membid'ahkan solat puasa 6 ada yang kata dia sebenarnya Imam Malik puasa 6. Ada juga yang kata sebenarnya Imam Malik puasa 6. Tapi dia membid'ahkan puasa 6 tu bukan dia membid'ahkan amalan puasa 6. Dia sebenarnya membid'ahkan perbuatan tu lah. Semua orang pakat bertanya-tanya, dah puasa 6 belum? Dah puasa 6 belum? Dia tanya masing-masing kan. Dia kata itu tak pernah ada di dalam amalan tabi'in ataupun sahabat Nabi. Dia buat macam tu. Macam masing-masing cek kan. Dah puasa 6 belum? Puasa 6 belum? Ikutlah siapa nak buat lah kan. Puasa 6. Tapi Imam Malik diriwayatkan kata dia puasa 6. Cuma masyhurnya kata Imam Malik membid'ahkan puasa 6 lah. Ditolak ataupun diingkari oleh semua mazhab lain. Selain daripada Imam Malik, semua orang kata tak. Semua kata sunnah. Puasa 6 ni pun sunnah. Tapi itulah sebab dia, sebab ada amalan yang sunat ni sepatutnya kita sembunyikan. Kalau amalan fardu je kita kena iklankan. Macam zakat. Dia nak bayar zakat kena bagi tahu. Syarikat saya bayar zakat. Bukan dia bangga sebab benda yang fardu. Macam kita solat zuhur lah macam kata. Solat zuhur tak lagi? Dah. Dia tak boleh kata macam, tak boleh kan orang kata aku riak pula kan. Tak boleh macam tu sebab dia benda yang fardu. Fardu bagi tahu. Benda yang sunat, kalau dia ni memang contoh tauladan manusia macam Nabi SAW tadi, sembelih di depan orang, bolehlah ditunjukkan kepada orang lain. Tapi kalau tak ada, bahaya untuk dia tunjukkan. Kalau dia macam, dia rasa diri dia influencer habis. Kan, influencer habis. Dia pun buat lah. Konon-konon lepas dia buat tu, semua sejuta follower dia semua buat lah. Alhamdulillah lah kan. Baguslah dia punya perasaan tu. Cuma bahayalah untuk dia. Takut follower dia buat dengan ikhlas, dia pula buat tak ikhlas. Akhirnya semua follower masuk syurga, dia tak masuk syurga kan. Jadi macam hadis Nabi SAW juga. Apa dia? Bukankah kamu dahulunya menyuruh dan melarangku daripada membuat mungkaran, menyuruh buat makruf? Dia jumpa kawan tu duduk dalam neraka kan. Ada hadis tu. Betul dia kata apa? Aku suruh tapi aku tak buat. Aku larang tapi aku buat. Jadi takut juga kan. Tapi apa-apa pun kita doakan yang baik-baik lah. Siapa yang buat tu kita doakan dia ikhlas lah. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Oi. Awal tanya ni. Qada. Dia dalam mazhab Syafi'i boleh lah. Senang cerita dalam mazhab Syafi'i boleh. Sebab apa boleh? Sebab kaedah kita, benda yang sunat dia automatik termasuk dalam benda yang fardu. Contohlah, kita masuk masjid, sepatutnya kena solat tahiyatul masjid. Tapi orang dalam masjid tu dah solat zuhur dah ataupun solat asar dah, solat fardu, automatik solat tahiyatul masjid tu termasuk dalam solat fardu. Sebab apa? Sebab dia punya tujuan dia sama, iaitu apa? Nak menghormati masjid. Kita solat, sujud kepada Allah sebelum kita duduk saja-saja nak bersembang ke, tanya stok buku dah sampai ke belum, kan? Kita sebelum nak sembang benda lain, kita sujud kepada Allah dulu. Tu tujuan dia. Jadi kalau kita masuk, dah ada solat, dapat tujuan yang sama. Sama juga dengan puasa. Sama juga dengan mandi wajib. Kalau orang tu dia mandi wajib, dalam mandi wajib tu dia dapat wuduk juga. Tu kaedah dia. Dapat wuduk juga. Sebab sama je. Dia akan basuh muka juga, tangan gigi siku juga, kepala juga, kaki juga, sama je. Dia akan dapat juga. Sama juga dalam puasa 6 dengan puasa qada dalam mazhab Syafi'i, dapat sebab dia kaedah dia benda yang sunat ni dia automatik dapat. Automatik dapat. Kalau kita tanya dia berpuasa qada tu dalam bulan apa? Dia kata puasa qada itu dalam bulan Syawal. Padahal bulan qada Ramadan ni boleh puasa dalam bulan apa pun kan? Tapi dia kata saya puasa dalam bulan Syawal. Tidakkah dalam dalil dia antara hujah mazhab Syafi'i itu dia kata tidakkah dia macam kena dengan hadis tu? Man shama Ramadan, siapa-siapa yang berpuasa bulan Ramadan kan? Thumma atba'ahu sittam min Syawal, macam tu je. Kemudian dia berpuasa 6 dalam Syawal. Dia tak sebut puasa 6 tu puasa sunat ke, puasa qada ke kan? Dia kata puasa 6 dalam Syawal, saya akan puasa. Terdapat secara automatik lah. Jadi itu antara sebab kenapa ulama yang berbeza pendapat. Ada yang kata tak boleh, niat ni tak boleh gabung. Macam kita niat tarawih dengan
Dengan solat isyak kan, kita nak siap isyak dengan tarawih sekali kan. Alang-alang dah solat isyak tu 4, kita tambah lagi 4 je kan. Selesai 8. Tak boleh kan? Kalau tak boleh macam tu, kenapa boleh dalam puasa? Tu yang terhujah dia kata niat tak ada gabung. Tapi yang saya bagi ni bukan niat gabung. Dia dapat secara automatik. Sebab dia sama, puasa yang sama, duduk di dalam bulan yang sama. Apa tadi contoh satu lagi saya bagi tadi? Selain pada mandi dia? Salat tahiyatul masjid. Dia sujud kepada Allah, benda yang sama dia buat, menghormati Allah juga, sama. Mengagungkan Allah juga. Bila dia masuk dalam masjid, benda yang sama dia buat. Sebab tu dah dia dapat pahala yang sama. Ya. Ya. Kalau dia masuk tu, orang tak qomat lagi, memang afdal dia solat. Atas saja. Dia memang kod mana pun dalam mazhab Syafi'i juga, kalau dia asing memang paling baiklah. Memang afdal ni asing, cuma nak kata yang sah ni, dia boleh je untuk gabungkan. Kalau dia boleh asing, contoh dia kata dia nak start dengan qada dulu kemudian baru dia puasa 6, memang confirm lah. Itu jelaslah keluar daripada khilaf. Cuma saya cerita dari segi hukum dia sah je, boleh. Macam dia lepas mandi wajib tu dia nak ambil wuduk juga. Boleh juga. Kalau dia tak nak ambil wuduk pun boleh juga dalam mazhab Syafi'i. Sebab apa? Sebab benda yang kecil termasuk dalam benda yang besar secara automatik. Wallahu alam. Okey, ada lagi? Dia jawapan dia mudah je. Sebab biasanya amalan yang wujud perbezaan pendapat ni adalah amalan peribadi. Dia bukan amalan jama'i, amalan berjemaah. Puasa ni walaupun kita nampak kita sama-sama berpuasa, tapi semua orang ni puasa untuk diri dia je. Dia tak boleh kata kita puasa berjemaah, tak ada. Macam solat, kita nampaklah imam angkat takbir, kita angkat takbir. Imam rokok, kita rokok. Kalau puasa tak nampak. Tak nampak. Mandi ingin ambil wuduk kan. Kita tak nampak. Dia ni solat, niat apa tadi solat pun tak nampak. Jadi sebab tu dah ada perbezaan. Sebab Nabi SAW tak pernah setiap kali solat ke, setiap kali puasa ke, dia akan bagi tahu. Ni hari ni niat puasa untuk qada ni. Ni puasa untuk puasa 6 ni. Ni puasa untuk Isnin ni puasa untuk apa? Ayyamul Bid ni. Tak ada. Nabi SAW tak pernah sebut ni puasa apa. Termasuklah solat pun sama. Solat sunat ni tak pernah Nabi bagi tahulah. Macam kita mulakan dengan solat taubat, kemudian kita sambung dengan tahajud. Kemudian kita akhiri dengan tak ada memang tak pernah wujud. Nabi solat je. Sahabat-sahabat ni bagusnya dia. Nampak Nabi solat dia pun ikut. Lain kita kan nampak, brother tu solat lah, 1 rakaat 1 juzuk. Balik awal kan. Nabi solat 1 rakaat 3 juzuk. Bukan 3 juzuk lah. Sampai sambung surah yang seterusnya. Maksudnya lebih dari 3 lah. Kita 1 rakaat 2 muka surat pun dah tak mengikut sunnah dia ni kan. Bukankah sunnah memudahkan? Macam mana kan? Kosong saja kalau buat macam Nabi SAW. Jadi macam itulah. Sebab khilaf dia sebab tu. Sebab dia tak pernah diberitahu oleh Nabi. Bila dia buat amalan tu, dia bagi tahu ni niat apa. Sahabat-sahabat mazhab barulah dia berbincang. Niat ni macam mana, mula dengan niat. Setiap amalan kena ada niat. Kan dia bincang qasad, apa ni, ta'yin, semua kan. Sebab apa? Sebab nak bincang, perbincangan tu baru ada lepas tu. Sebelum tu Nabi buat je. Itulah sebab khilaf dia. Wallahu a'lam. Okey, jazakumullah khairan. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi tabi'in. Assalamualaikum warahmatullahi